Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Boleh dengar? Boleh. Minggu ni kita akan sambung discussion kita berkenaan dengan topik array ni. Okay. Alright, so last week kita dah discuss macam mana kita nak identify kan sesuatu problem tu memerlukan array ataupun tidak. Okay. So minggu ni kita akan pergi kepada discussion on array of character ataupun string. Dan juga satu lagi, ada dua lah kan. Satu kita akan discuss berkenaan dengan array of character. Yang keduanya kita akan discuss berkenaan dengan bagaimana untuk kita meletakkan initial value bagi sesuatu array. Okay, initial value ni adalah nilai awal bagi sesuatu array lah. Okay, dua je, simple hari ni. So, mungkin tak perlu terlampau lama lah lecture kita. Alright, so sebelum tu kita nak refresh sikit apa yang kita dah discuss last week. Okay, so kita dah discuss macam mana kita nak identify kan, macam mana array tu diperlukan. Maksudnya daripada awal permasalahan yang timbul, okay, sampai kepada penyelesaian masalah tu dengan menggunakan array kan. So kalau kamu dapat lihat pada skrin yang saya share ni, saya share apa? Saya share apa ni? Words betul? Wait. Alright, so pada word ni ada dua lah. So keadaan pertama, kalau kamu ingat balik, so ini adalah memory representation bagi program penambahan 3 nombor kan. So yang pertama ni dekat belah atas ni, okay, yang belah atas ni adalah untuk program yang pertama di mana program ni adalah berbentuk structured programming kan. Okay, structured programming yang tanpa modules, tanpa looping, tanpa decision, so dia hanyalah program yang berbentuk jujukan. Okay, so setiap daripada nombor yang user masukkan, ada 3 nombor yang user masukkan, setiap daripada nombor tu disimpan oleh satu variable. Okay, satu variable untuk satu nombor. Jadinya ada 3 nombor yang user masukkan dekat sini, 10, 30, 40. So disimpan dalam 61, 62 dan 63. Ya, kan? Ingat lagi tak? So sekiranya ada masalah kita minggu lepas kan. So sekiranya ada 1000 nombor, maka ada 1000 variable yang kita perlu define. Okay? Variable yang berbeza. So problemnya dekat sini, program kita nanti akan menjadi terlampau panjang kan. Ingat tak? So program kita akan menjadi terlampau panjang. So kalau ada 1000 number, minimum coding kita akan ada 2000 at least, 2000 line of codes lah. So dia akan jadi terlampau panjang. Ingat lagi tak? Okay, ini program kan. Apa benda? Apa cakap dia? Aiman Azman nak cakap apa? Tak. Tak ada nak cakap ni. Okay, so ini program yang untuk memori tadi lah. Kalau kamu ingat lagi. So kat sini ada semua, ada penambahan string kat situ kan. String name 1 dengan name 2. Yang ni nanti kita nak discuss lah later. Tapi kat sini nak tunjuk sama je lah. So kalau let's say ada 10 ataupun 1000 name kan. So kalau kita buat structured punya program, so dia akan jadi panjang, terlampau panjang lah program ni. So ini problem kita yang pertama kan, last week yang kita discuss.
So problem ni untuk menyelesaikan masalah program yang terlampau panjang ni, so kita come up dengan solution yang pertama kan. Solution yang pertama adalah dengan apply looping pada program tu. So bila kita apply looping memang program tu akan menjadi pendek kan. Tapi apa problem yang seterusnya yang kita hadapi ni? Ingat lagi tak? Bila kita apply looping untuk memendekkan program, okey, tercapai. Tapi apa problem yang comes from this structure? Problem apa pula yang kita hadapi bila kita apply looping ni? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak? Arifuddin ada, Arifuddin. Ada Arifuddin. Arifuddin tak ada. Okey, tak ada. Muhammad Islah ada, Muhammad Islah. Muhammad Islah pun tak ada. Liana Akilah, Liana. Saya tu Apa dia? Apa problem? problem maybe display dia. Display dia, kenapa dengan display dia? Nanti macam jadi banyak. Display jadi banyak, contoh? Contoh kalau masukkan 1 sampai 10, display dia macam jadi banyak. Macam Apa? Jadi banyak, tak faham sangat lah. Okey, tak apa, terima kasih. okey. Okey, refresh balik kan. Ni, Nur Afina. Nur Afina. Ya. Apa problem dia dengan structure yang ada looping ni? Dia tak print, dia just print input yang terakhir. Okey. Bila kita input tu kita nak tengok value dia kan. So sebenarnya problem dia, okey, terima kasih. Sebenarnya problem dia adalah pada memori. Okey. Sebab tu saya lukis ni supaya kamu boleh nampak sebenarnya. Okey, problem dia adalah pada memori. So yang looping tu representation bagi memori dia ada yang ke bawah ni lah, yang bawah ni. Okey, yang atas ni tanpa looping, yang bawah ni dengan looping lah. So dengan looping kalau kamu lihat hanya ada 2 memori saja. Berbanding dengan atas kan. Atas tu setiap number disimpan dalam separate memory. Tapi bila kita apply looping, okay, limitation untuk traditional looping kan, looping yang biasa lah tanpa array. Bila kita nak buat looping tu, okay, bila kita nak accumulate kan, kita nak accumulate dengan menggunakan looping. Accumulate ni penambahan lah. Kita nak tambahkan setiap nombor yang user masukkan dalam setiap looping tu. Kita kena gunakan variable dengan nama yang sama. So baru boleh accumulate. Okay. So bila kita gunakan variable name yang sama, so dia akan share memori yang sama lah. Sebab tu dekat sini, kalau tengok memori ni, last kali 90. So 10 tu simpan kat mana kan? Nak dapat kat mana? Dah tak ada dah. Okay. Maksudnya untuk looping yang pertama, user masukkan 10. User masukkan 10. Bila pergi pada looping yang kedua, user masukkan 30. So 30 tu akan replace nilai 10 ni. Kan? So, nilai 10 tu dah tak ada lah pada looping yang kedua. Okay. Faham tak? Nilai 10 tu dah diletakkan untuk penambahan dan disimpan dalam sum lah. Sum ni dia tak kekal nombor 10 tu kan. Dia buat penambahan. Okay. Mula 0 tambah 10 jadi 10. Okay. Untuk looping yang kedua 10 dah tambah dengan 30 kan. So jadi apa? 40. Still 30 tu dah tak ada lah. So bila user masukkan 90 untuk looping yang ketiga, 10 dengan 30 dah tak ada. So latest adalah 90 lah. So ini dah tukar jadi
berapa? 130 lah bila dia keluar pada loop. That's why bila kita print, nampak ni, print 6, so dia tak boleh keluar macam yang atas ni. So yang atas ni dia keluar print 6, 10, 30, 40. Okay, dia boleh extract sebab value ni ada pada memori. Ada pada memori 10, 30, 40. Tapi untuk yang 10, 30, 90 bawah ni, yang keluar adalah 90, 90, 90. Sebabnya 10 dan 30 ni tak ada kan dekat memori. Nak simpan kat mana? Tak ada. Sebab memori ada 2 je, sum dengan 6. Nampak tak? So jangan lupa lah ni. So ini adalah limitation untuk looping yang tanpa menggunakan array. Okay, that's why kita gunakan array. Okay, kita gunakan array. Okay, ini abaikan dulu. Okay, kita gunakan array. Array, okay, ingat syarat kepada menggunakan looping kan tadi. Looping mesti nama yang sama. Okay. Looping mesti menggunakan variable name yang sama. Itu syarat menggunakan looping. So syarat dia variable name yang sama. So bila kita apply array, nampak kita gunakan variable name yang sama. 6, 6, 6. Tapi apa yang berbeza adalah pada dia punya elemen kan. So elemen yang pertama, elemen yang kedua dan elemen yang ketiga. Okay, tapi sebelum kita sampai kepada part yang looping tu kan. Okay, so balik semula kepada kita punya program. Okay, so untuk nampak coding ni. So last week kita dah identify untuk kita mengatasi masalah memori tadi tu yang ada wujud pada looping. Okay, traditional looping tanpa array. So kita apply array. Apply array. Dapat macam ni kan. Ni array yang tanpa looping lah. So array tanpa looping is no point lah kita apply array tu. Faham tak? So dia akan jadi panjang juga. So kalau ada 1000 nombor, minimum coding kita akan ada 2000 lines of coding. So kita tak nak macam itu. That's why akhirnya kita apply looping bersama dengan array. Kan, looping bersama dengan array. So ingat lagi tak ni 012 ni apa benda? 012 ni apa, ingat lagi tak? Tempat nak masuk value. Tempat nak masuk value. Nanti kita ganti dengan I. Ganti dengan I. Okay. Okay, so bila kita applykan looping pada kita punya array, barulah lengkap application of array dalam kita punya program. Yang ini tadi awal-awal tak lengkap. Tapi 012 ni adalah yang membuatkan kita boleh jadikan dia sebagai apa benda yang boleh kita applykan looping bagi array tersebut lah. Kalau tak ada 012 tu tak boleh nak buat dia sebagai looping kan, array bersama-sama dengan looping. Ingat, bila ada array mesti ada looping. Jangan kamu buat array yang tergantung tanpa ada looping. Array mesti diletakkan di dalam looping. Kalau tak ada looping, no point kita apply array. So dia akan jadi macam program biasa tanpa looping dan tanpa array kan. Tujuan looping adalah untuk memudahkan ataupun memendekkan satu program. Tujuan array adalah untuk kita simpan memori bagi variable yang kita letakkan di dalam looping. Ingatlah benda ni kan. Alright, so jadinya untuk kita simplify kita punya array tadi kan. Simplify kita punya array, kita applykan looping. So nombor tadi tu penting, nombor 012 tu adalah apa? Index kan, ingat ada dua
dua perkara yang penting dalam array, dua terms ingat. Yang pertama adalah index, yang kedua adalah elemen. So apa beza elemen dengan index? Apakah elemen dan apakah index? Ingat tak? Ingat tak? Okay, kita tengok contoh kat sini kan. Sebagai contoh untuk for ni kan. For ni, I sama dengan kosong. So kenapa I sama dengan kosong? Kenapa tak I sama dengan 1? Kenapa kita letak I sama dengan kosong? Sebab indeks tengah bermula dengan kosong. Sebab indeks bermula dengan kosong. Betul. Okay, so untuk array setiap elemen, kan saya kata elemen dan juga indeks. Setiap elemen di dalam array, indeks mesti bermula dengan kosong. Okay, elemen ada elemen pertama, elemen kedua, elemen ketiga. Okay, so elemen yang pertama mesti bermula dengan indeks kosong. Satu array boleh ada banyak elemen. Setiap elemen mesti bermula dengan indeks kosong. Okay, indeks yang pertama, elemen yang pertama bagi setiap array mesti bermula dengan indeks kosong. Sebab tu kita letak sini dalam kita punya counter, kita letak kosong. Tak boleh letak dengan satu. Kalau letak dengan satu, dia skip elemen yang pertama. Kan, dia pergi elemen yang kedua. Boleh kan? Tak boleh lah. So, indeks mula dengan kosong, sebab tu kita buat I sama dengan kosong. Dan kenapa kita letak di sini I lebih kecil daripada 3? Kenapa kita letak lebih kecil daripada 3? Kenapa tak lebih kecil daripada 2? Kenapa? Sebab indeks tolak 1. Sebab tolak 1 tu dah betul. Bukan indeks yang tolak 1. Kita size tolak dengan 1. Okey, sebabnya kita start indeks kita dengan kosong. So kita ada 3 nombor kan. Maksudnya 3 nombor yang kita nak simpan dalam kita punya array. 3 nombor ni disimpan dalam 3 elemen yang berbeza. So elemen pertama start dengan kosong. Elemen kedua 1. Elemen yang ketiga berapa? Indeks dia? 2. 2 kan. So maksimum indeks bagi 6 adalah 2. Okay, so macam mana nak access pada 2 tu? Size tolak dengan 1. So yang ni, dia punya formula I mesti lebih kecil daripada size. Size nak tengok kat mana? Tengok sewaktu declaration. Nampak ni? Declaration, kita define size bagi array tersebut. So kalau kat sini size dia 3, maksudnya dia boleh simpan 3 nombor. Dan juga bermaksud dia ada 3 elemen. Elemen yang pertama 60. Elemen yang kedua 61. Elemen yang ketiga 62. Ada 3 kan? So size dia 3. So kalau kamu nak simpan 1000 nombor, so kat sini kamu kena declare lah. Dia punya size adalah 1000. Declaration of array size. Jangan confuse antara size dan juga elemen. Size kita buat sekali je sebab tu declaration. Okay, dalam coding, apa yang kita buat adalah kita manipulate setiap elemen. Macam ni kan, ni bukan size. Ni elemen. Ni elemen kan. So ini adalah elemen. Size sekali je waktu declaration. So sekiranya kita declare size adalah 1000. So kita punya body untuk looping, I start dengan kosong. I lebih kecil daripada berapa? I lebih kecil daripada 1000 lah. Barulah dia akan looping untuk user masukkan 1000 nombor. Dan juga untuk accumulate 1000 nombor yang user masukkan tadi lah. Okay, accumulate di sini. Okay, so jangan lupa lah. Ini dia punya structure kan. Dia punya structure, size dia mesti kalau 3,
Okay, looping dia mesti start dengan kosong, mesti lebih kecil daripada 3. Baru dia akan pusing 3 kali lah. Okay? Ingat lagi Okay, and then setiap, okay, so setiap operation, okay, setiap operation mesti dibuat di dalam looping. Operation apa? Operation input dan juga output lah. Kalau kita nak input semua nombor, kita kena letak dalam looping. Kalau kita nak calculate semua nombor, mesti letak dalam looping. Jangan pula kat sini kamu tiba-tiba letak 2 contoh kan, 6, 2 contoh kan. So apa jadi kat sini? Kalau kamu letak 2, sini kamu letak 2, apa jadi? Apa jadi? Apakah kejadiannya di sini? Kalau kamu letak 2 kat situ. Siapa boleh bagi tahu saya? Okay. Cuba kan, kita tengok output dia kan. Apa jadi sekiranya kamu terlupa nak letak I dalam tu kan? So kamu letak 2. Okay, sekejap saya share saya punya output Okay, nampak nampak screen output. Okay, katalah user masukkan 10. And then user masukkan, dia tak ada error. Tapi tu punya output tak dapatlah seperti output yang sepatutnya. Okay, and then yang ketiga user masukkan 90. Kamu rasa apa output dia? Keluar tak 10, 30, 90 tu? Tak. Memang tak keluar lah. Tapi jawapan betul. Nampak? 130. Kenapa ni keluar 4200, 846, 4200, 7552? Ni apa ni? Address. Ini adalah address. Sebab apa dia print address? Sebab dalam tu kosong. Dalam memori tu tak ada value. Dia tak jumpa apa value dia. Kenapa dalam tu tak ada value? Sebab kita simpan semua value tu dalam elemen yang ke berapa? 2. Bukan yang kedua. Elemen yang ketiga. 62, indeks 2 adalah elemen yang ketiga kan? Elemen yang terakhir. Elemen pertama, indeks kosong. Elemen yang kedua, indeks 1, 61. Elemen yang ketiga, 62. So kita simpan nombor 10 ni dalam 62. Lepas tu kita tambahkan dengan 30 yang juga disimpan dalam 62. Lepas tu 90 pun kita simpan dalam 62. Memang dia boleh calculate. Dia boleh calculate. Dapat 130 tapi no point lah kita gunakan array kan. Kita gunakan satu memori. So dia akan jadi macam yang asal dulu. Okay. Looping tanpa array. Satu memori je kan. Sedangkan kita nak access setiap value tu. Kalau macam ni kita tak boleh nak access lah value 10 dengan 30. Sebab tak ada, tak wujud kan. Tak disimpan. Faham tak? Faham tak faham ni? Boleh nampak tak? Faham. Boleh nampak tak? Okay, so value tu tidak disimpan. Okay, yang disimpan hanyalah value yang terakhir. Di mana dia disimpan? Di dalam 62. Okay. Apa jadi kalau saya letak 60 kat sini? Apakah output dia? Soalan saya, boleh dapat tak 130 tadi? Tak. Tak boleh dapat? Okay, kita Boleh. tengok. Tengok lagi output dia. Sekejap dikit sikit ni. Kena share satu. Nampak tak screen output saya?
Tak ada kan? Nampak? Nampak. Okey, tak nampak? Nampak. 10, 30, 90. Nampak tak? Nampak. 130 still boleh dapat. Okey, tetapi nampak tak? Dia simpan di mana? Dia simpan dalam elemen yang pertama. Yang tadi dia simpan dalam elemen yang terakhir. Kan? So yang ni dia simpan semua value dalam elemen yang pertama. 10 ni, okey, masa looping yang pertama, user masukkan 10, dia simpan dalam 6 kosong. Lepas tu user masukkan 30, dia replace 10 tadi dengan 30 dalam 6 kosong. So last kali user masukkan 90, so dia simpan 90 ni dalam 6 kosong. Sebab tu kat sini yang depan tu ada 90 betul. Sebab 90 adalah nilai terakhir yang disimpan dalam 6 kosong. You still dapat 130 sebab kita still buat accumulate. Okay, accumulate still berlaku, tetapi bila kita nak access balik 10 dan 30 ni tak ada. Yang ni address. Yang ni pun tak tahulah value apa ni, mungkin address juga lah, 45 address dia kan. Nampak tak? Boleh tak nampak dia punya ni? Boleh. Dia punya perkaitan antara elemen dan juga indeks. Okay. So, you memang tak boleh nak detect dia punya error kalau macam tu. Dia tak akan display error dia, cuma output dia tak dapat seperti yang sepatutnya lah. Okay. So, jangan lupa sekiranya kita apply array pada program kita, looping mestilah betul. Okay. Dan di dalam tu jangan kamu letak je ni. Unless memang ada keperluan untuk kamu access sesuatu elemen sepanjang masa. Sepanjang looping tu memang you nak access 60 saja. Bolehlah you buat macam ni. Tapi dalam kes ni kita bukan nak access 60, kita nak access setiap elemen. So setiap elemen diwakili oleh indeks, dan indeks tu berubah dalam setiap looping, dan setiap perubahan itu dikontrol oleh counter I. So kita letak I lah. Baru dia boleh berubah kan. So looping yang pertama kita pergi 60. Okay, settle 60. Looping yang kedua kita pergi 61. Okay, looping yang ketiga kita pergi 62. Barulah dia jadi dynamic. Okay, dia masuk setiap elemen. Kalau tak, dia fokus pada satu elemen saja dan dia tak ni lah, tak praktikal kita apply looping. Kita apply array di situ kan. Okay, faham So untuk minggu lepas punya problem, ada nak tanya apa tak? Tak ada So tak ada, kita proceed kepada topik yang kita discuss hari ni. Okay, iaitu yang pertama adalah array of character ataupun string. Okay. String ni kita dah gunakan. Belum ni kan, char name kan. Bila kita declare char name 10 macam ni kan. Bermaksud apa? Bermaksud apa? Ingat lagi tak? Ni ada integer sum. Betul kan? Jadi kita ada 6 kan? 6. Kita nak tengok perbezaan ni dulu kan? So bila kita declare ni, so dia sama macam kita declare ni kan? Dia akan create berapa elemen untuk name? 10. Okay, 10 elemen. Start dengan kosong, yang terakhir elemen berapa? 9. Name 9 kan? So perumpamaan dia, ni saya kecilkan sikit lah, 5 Name kosong sampai name 4. So perumpamaan dia dalam memori, kalau sekiranya kita declare begitu, dia akan jadi macam ni. Okay, so kita ada name 63, okay, 3. Okay, 3 memori, so name. Okay, macam ni.
Okay, faham 0, 1, 2, 3, 4. Ni saya letak 5. Tadi size dia 5. So maksimum nombor maksimum untuk indeks adalah 4 lah. Okay, elemen ada 5 kan. Indeks maksimum 4. Indeks yang paling kecil 0. Sentiasa 0. Okay, kat sini kita nak tengok perbezaan sikit kan. Sebagai contoh sebagai contoh kalau kita masukkan 6 kan. Contohnya kita buat printf enter 6 contohlah. Ni yang tak ada looping kan. Contoh kan. Patut kena ada looping kan. Contoh saya nak tunjuk perbezaan. Contohnya kita masukkan ada elemen yang pertama persen D and apa elemen yang pertama? Apa? Saya nampak. Buka. Ya ke? Tak nampak dekat word lagi. Okay, nampak? Nampak. Okay, macam mana scanf berapa? Yang ni yang kita tak gunakan looping lah. Scanf untuk elemen yang pertama. 6 berapa? 3. Elemen pertama. 0. 6 kosong lah. 6 3. Boleh ke? Boleh tak 6 3? Kalau kita nak buat, katalah nak buat 6 3 kan. Kalau 6 1 boleh. 6 2 boleh. 6 3? Boleh tak? Tak. Boleh. Boleh. Siapa kata boleh? Siapa kata tak boleh? Tak boleh, tak boleh. Tak boleh. Maksimum berapa? Maksimum 2. 6 2. Okay. Saiz 3. Saiz 3 maksimum indeks adalah 6 2 kan. 0 1 2. Cukup lah. Ada 3 elemen kan. Kalau 3 tu dah 4. So maksimum ni. Jadilah kita letak 6 2. Okay. Nak scan untuk 6 2. Okay, kalau kita nak scan as name, macam mana kita buat? Enter name. Okay tak? Enter name. Ini apa? Ini apa? Ya? Kena buat ni ke? Size. Buat tak? Tak payah. Tak perlu kan? Okay, ni saya nak tunjuk perbezaan. Bila ianya melibatkan string, okay, bila melibatkan string, so you tak perlu nak spesifik. Nak letak kat elemen berapa kan? So dia akan automatic detect apa yang user masukkan tu dan dia akan disimpan dalam name kosong. Okay, so contohnya user masukkan Ali kan? A-L-I. So A tu nanti automatic dia akan simpan dalam name kosong. L dia akan simpan dalam name berapa? 1. Name 1. I dia akan simpan dalam name 2. Itu perbezaan antara array berbentuk numeric, okay, number, okay, tak kisahlah dia floating point ke ataupun integer ke. Okay, so you perlu spesifik. Kalau you gunakan numeric array, you perlu spesifik nak simpan dekat mana, elemen ke berapa. Sebab tu kita letak macam ni. So kalau you tak buat macam ni, so dia akan ada problem lah. Dia akan simpan di dalam mana. Okay, kalau you buat macam ni kan, dia akan simpan sentiasa simpan di dalam 6
kosong. Dia akan simpan dalam 6 kosong. Tapi kita nak spesifik. Maksudnya kita kalau biasanya nombor ni kita nak dia kena spesifik. Kita nak simpan dekat mana. Sebabnya penambahan ni lain sikit kan. Kita nak kena spesifik. Tapi untuk berbentuk string, so kita tak perlu nak define spesifik, nak simpan dalam mana. Melainkan, ada kes tertentu lah. Okay, saya tunjukkan melainkan kenapa kan. Okay, so bila kita print, pula kan, samalah keadaannya. So bila kita print, pun sama kan, print number dengan %b, dah tahu apa? Number apa? 6? 62. 62 lah. Kalau name? Perlu tak letak size? Size pula letakkan elemen? Tak perlu. Mana ada kita buat je ni? Tak ada kan? Tak perlu. So automatic dia akan print semua. Right? Automatic dia akan print semua. Okay. Ini spesifik. Biasanya nombor kita nak spesifik. Nombor apa kan yang kita nak print. So kena letaklah dia punya elemen. Tapi untuk string biasanya memang kita nak keseluruhan string tu untuk dipaparkan ataupun untuk dimasukkan oleh user kan. Dia perlu jujukan yang sama lah. Kita tak ada nak buat calculation kan untuk string. Tak ada kan kita nak tambahkan name ni, nak tambah A dengan L, nak tambah dengan I. Tak ada kan. Biasanya untuk paparan saja. Sebab tu kita tak spesifik elemen yang keberapa. Melainkan kita nak akses kepada karakter tertentu dalam string tersebut. Contoh. Dalam dalam name yang user masukkan tadi, kita nak tahu apakah karakter yang kedua dalam name tersebut. Faham maksud saya? So karakter adalah single kan? Betul? Kalau string dia ada banyak. Kita gunakan %s. So kalau single kita gunakan apa? Persen berapa? C. Kalau single kita gunakan %c. So let's say at some point dalam you punya program, you perlu access kepada certain karakter dalam string tersebut. Contohnya elemen kedua dalam name adalah %c lah kan. Karakter kedua, bukan elemen lah, karakter lah. Karakter kedua dalam name adalah %c. So macam mana nak keluarkan karakter kedua? Logically. Macam mana nak keluarkan L? Kalau Ali kan, macam mana nak keluarkan L tu? L sahaja. Tulis elemen satu. Letak 2. Elemen ke berapa? L. Elemen kedua, indeks dia berapa? 1. Indeks dia 1 kan? Kalau indeks 2 adalah elemen ketiga. Faham So jadinya bila kita run, so you boleh expect lah kan nak dapat output apa? Boleh nampak So Ali. Kenapa tak keluar? Tak keluar pula
Sebab Nama tak keluar? Sebut persen saya D. letak D. Ini persen S. Kan? Yang lain tu dah betul lah. Ini persen S. So ini selalu lupa kan ni benda-benda macam ni kan. Ini benda simple je tapi kadang-kadang kita lupa kan. Okey? Okey, boleh? Boleh Nampak Nampak? Karakter kedua dalam name adalah L. So kalau kita nak keluarkan I, tukarlah name tu jadi name index 2. So dapatlah dia print I. Okay, so ini sekiranya terdapat keperluan untuk kita akses single karakter pada mana-mana data ataupun value bagi string tersebut lah. So kita gunakan persen %C, jangan membuat persen %S pula. Okay, so seterusnya, okay, kita nak tengok juga. Okay. Okay, sekiranya, okay, kita nak buat full program lah. Sekiranya kita nak masukkan value untuk 3 nama kan. Okay, 3 nama. 2 lah pula kan. Okay, kalau kita nak letak program kita melibatkan input untuk 2 nama dan juga 2 nombor kan. So, kita punya for macam mana? For I sama dengan apa? Okay, ni declare jangan lupa. I sama dengan berapa? Kosong. Okay, ni basic structure untuk array punya for. Okay, I sama dengan saya nak masukkan 2 nombor dan juga 2 nama. 3. I lebih kecil daripada 2. 2. Tengok size. Kalau size kat atas 2, sini 2. Jangan kamu ikut ni pula. Ini size lain. Ini untuk panjang nama tersebut kan. Right? Dan apa kat sini? I apa? I plus. Okay, I plus ni memang sama lah. Jangan buat I tolak pula. Ada lain lah. Okay. Ini kita ambil. Mula user masukkan nombor. Ini terganti dengan? I. Okay. Lepas tu kita nak user masukkan name. Okay. Lepas tu bawah tu kita nak print lah. Okay, print pun sama. Kita ambil for yang sama kan. Okay. So kita print. Yang bawah tu sekali je lah. Dia jangan buat ini dalam looping pula. So dia keluar L apa? Dia keluar I banyak kali lah. AL banyak kali kan. Ni apa jadi? Apa? I. Katalah sebegini kan. Okay, kita tengok apa akan berlaku. Logically, you nampak apa akan berlaku. Apa masalah akan keluar kat sini? Apa masalah kita kat sini? Rasa-rasa lah. Rasa-rasa apa Siapa boleh bagi?
Apa boleh bagi tahu saya, apa agak-agak masalah yang boleh kita akan kita hadapi? Ha, tak tahu. Rasa tak ada masalah ke? Rasa okey ke? Semua rasa okey ke? Ke sebenarnya tu memang tak ada masalah, okey je? Ke tak tahu? Ya. Apa dia? Nanti kan dia akan loop dekat yang first for loop tu. Okey. Lepas tu Mhm. nanti dekat untuk yang second for loop tu uh, dia mungkin akan Ha. elements value yang last untuk 6. Untuk 6, untuk 6. Saya pun tak pasti so. Dah betul lah tu. Betul sikit lagi. Dia problem dia bukan dekat 6. Problem dia dekat mana? 6 okey. Tak ada masalah kan? Betul lah ni kita buat 2 and then kita guna I. Problem dia akan berlaku dekat name. Okay? So name yang kedua dia akan replace name yang pertama. Betul tak? Okay, mari kita tengok. Okay, mari kita lihat output dia. Okay, enter 6. Okay, name yang pertama Ali. Okay, 6, 30. Okay, name yang kedua Aminah. 1, 2, 3, 4. Tadi saya buat apa saiz? Aminah. Okay. Nampak tak problem dia? Nampak. So, yang pertama tu dia akan di-replace dengan yang kedua lah. So, dia akan berbalik kepada problem kita yang sebelum ni. So, dia tak simpan. Dia tak simpan value untuk string yang pertama. Sebab apa dia tak simpan? Sebab tak cukup memori lah. Memori tu hanya direservekan untuk satu string saja. So, kalau kita nak simpan, kita kena reservekan memori untuk setiap string yang ada. Kalau ada 2 string, kena ada 2 memori untuk string, kan? Kalau ada 10 string, kena ada 10 memori untuk string. Macam mana kita nak create memori tu? Okay, ini faham masalah dia kena faham dulu sebelum kita pergi pada dia punya solution lah. So, solution dia sekiranya melibatkan lebih daripada satu string dalam your program. Okay, untuk string bukan untuk numeric. Untuk string ada 2 kan, ada 2 perbezaan tadi. Satu kalau cara nak input kan, input numeric lain kan. Input numeric kita perlu specific element. Untuk input string tak perlu specific kan, specific element. Okay, yang keduanya sekiranya kita ada lebih daripada satu string yang kita perlu masukkan dalam kita punya program. So kita perlu declare kita punya string tu sebagai 2D array. Okay, 2 dimensional array. Okay, ini adalah 1 dimensional, 1D array. Ini adalah array 1D. Nampak saya punya coding Nampak. Okay, so 2D array berlaku sekiranya ada satu lagi petak. Sebab tu declaration. Contohnya macam ni kan. Ni 2D ni. Kalau macam ni katalah kan, contoh ada depan ni ada lagi. Ni 2D. Kalau ada lagi tu. Ni 3D. Ni 4D. Boleh ada banyak D lah. Tapi untuk numeric ni kita gunakan 1D saja sebab dia ada keperluan untuk guna 2D. Tetapi untuk string kita perlu gunakan satu lagi dimensi. Sebab apa? Sebab 1D tak cukup. 1D boleh simpan satu rujukan, satu string saja. Okey. So untuk letak lebih daripada satu string, kita kena guna 2D. Contohnya macam ni. Okay, kalau kita ada 2 name, kita letak 2. Faham So kalau kita nak simpan 10 nama, apa benda nak tukar? Ini kena apa? 10 nama.
Ali, Abu, Mutu, Ameng yang 10. Letak 10. Letak 10. Okay. So konsep dia macam ni. Yang depan ni mewakili berapa banyak string. Okay. Yang belakang maintain macam sebelum ni, iaitu berapa panjang setiap string tersebut. Faham So kalau ada 5, maksudnya setiap nama tu tak boleh ada lebih daripada 5 karakter lah. Okay, dia boleh simpan 10 nama, setiap nama panjangnya tidak boleh melebihi 5 karakter. Faham tak? Faham. Okay, faham. So siap ke? Belum lagi. So once kita tambah satu D lagi bagi string ni, okay, kita upgrade lagi satu D. So automatically dekat program kita, kita kena define lah. Name ni nak disimpan dalam elemen yang keberapa? Kan? Name ni nak disimpan dalam elemen yang keberapa? Name ni nak paparkan elemen yang keberapa? So bila katakan elemen, so kena ni lah, kena spesifik. Kan? Bila kita dah melibatkan 2D, so ini perlu spesifik. Letak I depan dia. Letak I depan dia. So dalam kes ni kita nak ada looping 2 kali kan. So 2 name je kan. So ini 2 lah. So maksudnya I ni mewakili yang mana? First ke second? Mewakili size yang mana? Size yang first ke size yang second? Yang first. Dia mewakili yang first ni. I ni. Yang second ni kita nak kacau. Automatic. Okay, panjang setiap name automatic. Kita nak sistem yang cater lah benda tu. Okay, kita nak tentukan dia disimpan di mana saja. Okay, dia disimpan dalam elemen yang keberapa kan. So kita tengok yang pertama. Okay, so I ni mewakili yang pertama ni. Okay, dimensi yang pertama. Okay, barulah bila kita run program kita. Okay. So bila kita run program, okay, 10. Okay. Okay, enter 6 nampak output saya. Enter 6, 10. Enter name Ali. 30. Enter Amina kan. Okay, saya tak berapa tadi ya. Okay. Sekejap cek balik. Name. Okay, mula tengok balik program. Dia error ni. Scan F, print name, betul dah ni. Name 25. Betul dah ni. Apa? Masalah. Okay, tengok output dia. Saya tak ada tukar apa pun. Jadi tengok sekejap. Okay, tengok ni output dia. Okay, 6 user masukkan 10. Name Ali. 6 user masukkan 30. Tak Abu kan.
Okay. Okay, so yang nampak yang kedua ni yang terakhir. Nanti yang terakhir ni kemudian. Okay, nampak ni number 10 name Ali. Okay, Ali adalah bagi name kosong. Okay, name kosong. And then Abu adalah bagi name 1. Okay, kenapa yang dekat bawah ni karakter kedua dalam name sama dengan keluar macam ni? Sebab apa dia keluar macam ni? Tak letak di Tak letak? Tak letak apa? Kita tak spesifik nak masuk name yang mana. Kan dah ada 2 name kan? So dah ada 2 name, so kita kena spesifik. Nak name yang pertama ke name yang kedua? Kan? Nak Ali ke nak Abu? Kan? Nak karakter kedua bagi Ali ke karakter kedua bagi Abu? Faham tak? So sekiranya kita nak access spesifik. Okay, bila kita dah ada lebih daripada 1 string. Okay, kita ada dua string kan? So kita kena spesifik lah. Okay, nak karakter kedua bagi yang pertama ke yang kedua kan? So katalah kita nak Ali. Kita nak access nama Ali. So apa yang perlu kita buat kat sini? Kita nak access karakter kedua bagi nama Ali. Macam mana? Macam mana kelas? Hello? Letak satu Letak lagi. kosong. Aduh. Bagus. Letak kosong bagi Ali. So dia akan print L lah. Kalau kita nak print B bagi Abu, macam mana? Kalau kita nak print B yang ada pada Abu. 1. Satu untuk Abu, kosong untuk Ali kan? Faham so pada mana siapa yang tak faham lagi, dia punya lukis malas sikit ni. Okay, dia punya perumpamaan di dalam memori kan, sama lah macam tadi kan. So ini untuk Ali kan. Okay, untuk Ali bila kita ada 2D kan, 2D maksudnya nampak tak saya punya word ni? Nampak je. Nampak maksudnya ada 2 lah ni. Macam ni kan. Nak bagi lagi satu ni. Ni. So yang first tadi untuk Ali, kedua untuk Abu. Okay lah, macam ni kan. Ini first kan. Ini name 2D kan. 2D dia kena baca macam ni lah kan. Name kosong. Ini name berapa? 1 kan. 1. Kalau kita nak access Ali, Ali adalah name kosong. Kalau kita nak access L sahaja kan, kita nak print L kan. So name kosong berapa? 1. Kosong 1. So kalau kita nak print B, name 1. 1. Faham? Faham. Ada yang tak faham tak ni? Macam ni lah. 2D kan. So kalau 3D, ada lagi satu sini. Bukan. 3D tak ini. Dia bukan kat sini. Kalau 3D dia paksi yang berlainan. Tak payah cerita lah. Tak ada kat sini kan. Dia paksi yang berlainan. Kalau kat sini still 2D lagi. Dia kalau 3D dia paksi berlainan. Paksi X, Y. Ada satu lagi Z kan. Kalau kamu belajar apa benda tu. Apa benda saja apa tu. Paksi-paksi tu. Okay. Okay tak apa. Tu abaikan lah. Okay. 3D tak ada kita tak pakai 3D. So sampai 2D saja. So jadinya dekat sini. Okay, kita akan pergi kepada satu lagi. Satu lagi iaitu sebagai contoh kan. Sebagai contoh kita ada satu lagi iaitu
karakter. Ni karakter lain kan, string lain. Katalah kita ada gender. Nampak saya punya code block? Nampak. Gender ni user perlu masukkan sama ada F ataupun M. Okay, F ataupun M. Okay. Okay, so first user masukkan nombor, kemudian user masukkan name, dan last sekali user perlu masukkan gender. Enter. Gender kan. So, gender ni single character kita gunakan apa? Persen apa? C. Persen C ni jangan lupa lah. Kalau nak guna persen C dia kena ada space. Kalau tak you memang tak boleh tekan lah. Dia akan skip lah benda ni kan. So ini gender. Betul So bawah pun kita print gender. Okay. Gender persen C. Single character. Okay, so apa permasalahan yang akan kamu hadapi di sini? Tengok pun dah tahu lah benda ni akan jadi problem kan. Apa problem dia? Dia tak record dalam memory untuk Dia tak simpan setiap gender bagi setiap looping. Dia hanya simpan gender yang mana? Gender yang gender yang last. Okay, yang terakhir sahaja yang akan simpan. Sama lah macam masalah tadi kan. Dia tak simpan. Sebabnya memori dia hanya satu saja, iaitu gender kan. So gender ni dia share oleh setiap looping lah. So mana looping yang terakhir saja yang dia simpan. So looping yang awal-awal dia dah di replace lah. Pada yang tak nampak lagi kan. So kita tengok dia punya output kan. Apa benda yang kita discuss ni kan. Nak discuss pasal memori lah. Memori itu yang penting sebenarnya. So array is about memory kan. Enter 6. Okay, nampak output So Ali, gender dia male kan. Lepas tu gender dia female. Nampak? Nampak tak? nampak. So Ali dah jadi female kan. So salah lah. Sistem dia jadi salah walaupun dia tak keluar error kan. So dia keluar semantic error kan. Bukan syntax error. Syntax semua perfect. Tapi output tak sepatutnya keluar F untuk Ali kan. Ali Kamil. So macam mana kita nak atasi problem ni kelas? Macam mana nak atasi dia? Buat index dekat gender. Betul. So kita perlu gunakan array untuk gender kan. Sama lah macam yang sebelum ni. So nak guna 1D array ke 2D array? 1D. 1D sahaja, betul. So kalau dia adalah satu string, kita gunakan 2D untuk simpan lebih daripada satu string. Tapi untuk kes ni dia adalah single character kan. So single character kita tak perlulah gunakan 2D kan. Okay. So nak declare apa dalam ni? Dua untuk simpan dua gender bagi dua orang kan. So kalau kita ada 3, contoh kita ada 3 name kan. Untuk simpan 3 gender kan. Contoh sini 3. So ini berapa? 3 Ini 3 lah. Ada 3 gender yang berbeza nak kena simpan. So, dalam kes ni ada 2 orang je. So, ada 2 gender lah. Untuk gender kosong untuk name kosong. Gender 1 untuk name 1. Okay. So apa lagi yang perlu kita ubah? tambah I. Ya, kalau ada array mesti ada I. Okay, sama juga ni. Ada array mesti ada I. Mesti ada looping, mesti ada I. Okay, ingat ada array, mesti ada looping, mesti ada I. Tak ada I tu pelik lah. Okay, so bila kita run,
Okay, so bila kita run Ali, mail, email. Baru dia akan simpan gender bagi setiap name tu Right? Boleh? Okay, ada sekarang soalan? Okay, so far ada nak tanya apa tak? Ada tak yang put chart dalam array? Apa dia? Sorry, tak dengar. Ada tak situasi yang kita kena guna put char atau get char untuk array? Put char, get char tu adalah sama function macam scanf, kan? So kamu boleh guna scanf, kamu boleh guna get char, tak ada masalah. Sama je. So get char untuk dapatkan single character. So you tak boleh nak guna get char untuk integer. Get char hanya untuk character, single character. Kalau gets untuk string, kan, dia pengganti bagi scanf lah. Tu je beza dia. Put char pun sama. Put char untuk print character, kan. Printf, kalau you tak nak guna printf, you gunalah put char. Itu saja beza dia. Tapi itulah, bila nak gunakan tu jangan lupa flash dulu lah. F flash tu kan. Takut ada problem. Okay. Alright. Okay, next. Okay, tak ada apa ni. So next, kita nak tengok initialization tu lah. Okay, yang ni dah settle. Okay, array of string. Okay, ingat kita penggunaan array 2D untuk string. Okay, lebih pada satu string. Okay, next, kita tak nak masukkan input daripada user. For example kan, so ini user yang masukkan input. So sekarang kita nak programmer yang tentukan apa input dia kan. Ini dipanggil sebagai compile time initialization kan. Katalah kita tak nak user masukkan input. Okay, program kita specifically input tu dah ada, memang dah ada kan. So programmer yang letak dalam program kan. So macam mana kita nak buat? Okay, contoh kat sini kan. Contohnya sum kan. Sum kan kita letak nilai awal sum dengan kosong. Kan, untuk calculation kan. Contoh lah untuk calculation kan. Tak ada pula calculation kan. Contoh kan, kalau ada calculation yang accumulate, okay, penambahan kan, kita letak sum dengan kosong. Ini adalah initialization. Maksudnya kita letakkan value awal bagi sum. Okay. So macam mana kalau sekiranya program kita melibatkan array? So macam mana kita nak letakkan initial value untuk array? Macam ni kan, contohnya num. Num value dia kita nak letakkan apa? Contoh. Macam mana nak letakkan value untuk setiap elemen tu? Boleh tak kalau kita buat macam ni? Contohnya value dia 10. So 10 ni untuk elemen yang mana? Second. So untuk array kita tak boleh buat macam ni. Tak boleh follow macam ni, macam sum ni. Sum dengan kosong kan. Sum memanglah sum dengan kosong kita boleh buat macam ni sebab sum ni adalah single. Satu je kan memori dia. Tapi kalau num ni ada berapa memori? 62 ni. Ada 2 memori kan. So 10 satu memori. So 10 ni nak simpan dalam memori yang mana? 60 ke 61? Tu masalah dia. So sekiranya kita nak letakkan initial value, so dia kena define semualah. Nak define semua untuk semua elemen. So, kena letak ini. Kalau 10 untuk elemen yang pertama. So 30 untuk elemen yang kedua. Betul? Boleh? Boleh kelas? Tapi Faham? Boleh. Tapi sir, Ya. nanti untuk nak masukkan number dekat dalam printf tu tak payahlah maksudnya kan? Number. Yang tadi kita dah buang kan? Kita dah buang scanf. Yang ni tinggal print je. Okay. Scanf kita dah buang dah. Contohlah, contoh tak ada scanf kan?
contoh kan, ni contoh sebab kita nak tengok initialization. Initialization using compile time kan. Sebab tu kita buat program tu kita dah letak input dah awal. So user tak perlu masuk input. Input dia kita dah bagi 10, 30. Contohnya. So macam ni caranya nak letakkan input. Sekiranya program kamu memerlukan input daripada sistem. Jarang-jarang lah ada benda ni kan. Sekiranya berlaku, macam ni caranya. Jangan kamu hentam semua kamu buat macam ni pula kan. Tak kan, biasanya kita nak user yang masukkan, betul Okay. So macam mana dengan gender ni? Kalau gender kan, kalau tanpa array kan, biasanya kalau tanpa array kita buat macam ni kan. Macam mana? Sama dengan apa? Kalau tanpa array. Female ataupun male. Kita nak letak apa ni? Contohnya, macam ni kan, female. Betul? So kalau ada banyak, sama lah. Kan, kalau ada banyak, you kena buat bracket lah. Okay, bracket. Macam ni. Yang pertama, Ali kan, kata Ali male kan. Ni untuk gender kosong. So untuk gender female. Macam tu kan. Okay, name pula macam mana? Okay, name. Contoh. Okay. Dia ada dua cara yang nak buat ni. Contohnya kalau ada satu name ni kan. Kalau satu name macam mana? Sama dengan apa? Kalau satu name saja kan. Macam mana? Ali kan. Macam ni. So ini pun you boleh buat sama lah. Maksudnya gender sama dengan you buat MF. You buat macam ni ataupun you buat sama dengan MF. Apalah maksud dia? Ini sama masuk dengan ni lah. Betul tak? Kalau kita tengokkan ni kan, name sama dengan Ali, gender sama dengan MF. Faham tak kelas? Faham tak ni? Saya cakap ni. Boleh faham tak? Ke pening? Lupa je kan? MF ni bersama dengan ni lah. M, curly bracket, M, F. Sama. Dia boleh guna either one Tapi kalau macam ni lagi nampak lah. Ni single character kan. Ini untuk M gender yang pertama. Ini untuk gender yang kedua. Okay, tapi untuk lebih daripada satu kan. Tadi kita ada dua name kan. So you tak boleh buat Ali je kan. So nak kena buat dua name lah. Satu Ali. So bila ada lebih daripada satu je, automatik kita kena gunakan curly bracket. Okay, lebih daripada satu, bracket lah. So koma. Yang kedua tadi siapa? Amina kan, contoh. Okay, itu cara dia. Right. So bila kita run, sekejap saya tak boleh nak run pula ni. Okay, run. Bila dia dah share banyak-banyak screen ni, dia tak betul sikit. Okay. Saya tunjuk apa So, bila kita run, automatik dia akan keluar output terus lah. Kenapa tak ada input? Nampak tak? Saya punya output screen. Tak adalah input kan, sebabnya kita tak letak scanf kan. Scanf kita dah buang kan. So, bila run je dia terus keluar ni lah. Boleh? Boleh. Faham tu. Faham?
Faham Okay, so ini adalah sangat penting. Array 2D sangat penting terutamanya jika program kamu melibatkan lebih daripada satu penggunaan string lah. String untuk value kan, name lebih daripada seorang kan. Memang biasa lebih daripada seorang kan. Ataupun contoh string ID student kan. So kalau ada 10 student kan ada 10 ID yang perlu disimpan. So memang tak boleh lari daripada penggunaan 2D array lah. 2D array terutamanya pada string Okay, sejadinya faham semua Jadinya ini adalah cara untuk meletakkan value awal bagi kita punya array. Sekiranya diperlukan kan. Kalau tak perlu, tak payahlah nak declare ni semua. Minta user masukkan je lah kan. Tak payah nak letak Ali Aminah kan. So user masukkan lah sekiranya diperlukan. Ada keadaan memang diperlukan. Ada keadaan macam tu kan. Okay, so ada soalan lain? Ada soalan nak tanya? Tak ada. So jangan lupa you punya group project. So minggu ni perlu upload satu video di YouTube. Okay, satu group, satu video lah. Janganlah semua upload video yang sama kan. Tak perlu lah. Dan saya akan check tarikh you upload lah. Jangan you upload minggu terakhir kamu upload semua. Tak boleh lah Okay, kalau tak ada apa-apa, saya nak kamu buka kalam untuk exercise. Okay, exercise untuk you punya attendance, lecture attendance kan. You buka kalam pada lab module kan. Okay, you buka lab module and then ini penting ni, exercise ni penting, you kena buat. Ni untuk array 2D ni kan. Saya nak share ni, okay. Ni. Okay. Okay, nampak saya punya ini modul lah yang dekat kalam ni. Nampak semua? Nampak. Okay, you type je, you search array kan. Search. Okay, pada page pertama untuk chapter array punya exercise kan. So saya nak you hantar lab exercise 1 untuk array ni. Ni memang you kena guna yang kita discuss tadi lah. Nampak tak? Ada subjek code, subjek name, subjek credit untuk berapa subjek. So kalau katalah user nak masukkan 5 subjek lah. So kena ada 5 lah. Kalau user nak masukkan 10, kena ada 10 lah. Cuba buat Okay, so submit. Boleh submit sebelum tengah malam hari ni. Simple je ni. Boleh ke? Boleh. Okay. Cuba Okay, so itu saja untuk hari ni. Kalau tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa kan? Tak ada. Okay, itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Thank Thank you, sir.